Alhamdulillah setakat ni tak ada apa-apa lagi kecederaan. Terrific strike from Zambia. Who won the ball has just got back. Pemain yang berasal dari Tapah Perak mengembara ke Sarawak, tapi sebenarnya dilahirkan dari Akademi Bola Sepak Kuala Lumpur. Safi Salih, pemain yang dikatakan mempunyai mirip antara jelmaan baru Allahyarham Moqtada Harid. Dia sebenarnya mempunyai masa depan yang cerah dalam bola sepak. Okey, saya ingat lagi 2000 sebelum season 2005. So masa tu kita tengah prepare untuk pasukan Sarawak lah. So kita punya manager arwah Datuk Kapten Guza, ya, dia bawa saya pergi KL untuk tengok beberapa players lah. So masa tu kebetulan KL ada dua pemain yang kita identify lah untuk main Sarawak. So yang I pun tak berapa kenal. So kita pergilah. So masa tu kebetulan KL ada friendly game dengan Perak, main kat Ceras. So kita fokus untuk pemain lain tau, dua pemain ni tulis. So Safi tak ada nama, tak ada dalam list kita lah. So bila tengah main tu, tiba arwah Kapten Guza, manager kita, bagi tahu, coach, dia tengok tak pemain yang berjersey nombor 7 ke apa, 10 kan, yang rambut panjang tu. I cakap, dia tak ada dalam list sebab he's good. I said, coach nak dia ke? I cakap, of course I nak sign him. Itu bermulanya. So dari situlah bermula perbincangan, terus kita bawa dia pergi sini. Betul lah, masa KL ada perlawanan persahabatan tu, memang persahabatan menentang Perak masa tu, dan saya bermain sangat baik. Dan selepas perlawanan tu saya dapat tawaran daripada pasukan Sarawak lah untuk menyertai pasukan mereka, dan memang saya beraksi dengan sangat baik pada perlawanan persahabatan tu. Saya rasa pun peluang tu datang dengan masa yang tepat sebab saya pun dah habis kontrak masa tu. Sarawak menjadi pilihan saya sebab apa yang saya fikirkan adalah saya untuk bermain dalam kesebelasan utama. Saya nak teruskan saya punya prestasi dalam pasukan. Ketika itu memang saya tahu dia adalah pemain yang baik daripada Kuala Lumpur, dan tak sangka juga dapat bersama dalam satu pasukan. Dalam masa sama juga, ya, bukan mudah untuk dia berhijrah ke Sarawak. Ketika itu saya pun rasa macam satu penghargaan dan satu tindakan, bagi saya satu tindakan yang bijak juga pada ketika itu, bila dia bersama dengan pemain-pemain yang senior yang ada background bersama dengan pasukan negara ketika itu. Jadi Sarawak pada ketika itu bagi saya adalah satu pasukan yang baik dan dapat membantu melonjakkan lagi prestasi dan juga nama Safi Salih ketika itu. Saya ingat lagi sebab bila kita mulakan musim tu 2005 tu, preparation tu, masa tu bola kita tengah naik tu. So bila kita buat latihan dengan kita buat pemberitahuan dalam newspaper, kehadiran pemain yang kita sengaja beri gelaran tu. Dia macam Safi Salih, kita bagi tahu ini jelmaan arwah Moqtada. So pihak surat khabar sini memain peranan juga, kita highlight. So ramailah yang datang penonton training. So masa latihan tu mereka nampak betul cara dia bermain, So di situlah bermulanya lah. Memang saya rasa dengan suasana pasukan masa tu bermain di Stadium Negeri ni, saya rasa satu feeling yang sangat berbeza. Mungkin waktu tu pertama kali saya
merantau jauh. Lepas tu pergi ke tim Sarawak pula dan sambutan dia memang sangat baik. Perasaan tu memang sangat saya rasakan sangat gembira lah. Saya dapat membuat sesuatu untuk sebuah pasukan yang besar lah bagi saya. Masa tu Sarawak ada ramai peminat dan apabila masuk di surat khabar tentang kejayaan dan prestasi saya rasa satu semangat yang berlainan lah untuk terus beraksi dengan baik dan terus kekalkan prestasi saya dalam pasukan. Mungkin itu jadi tonik juga buat saya apabila dapat komen yang baik dalam surat khabar untuk saya terus push dalam latihan, untuk push dalam permainan supaya saya sentiasa dapat menjadikan gol dan membantu pasukan. Kalau tak silap, masa kita buat latihan dah menampakkan ciri-ciri yang kita nak sebagai seorang striker. Sebab saya striker, saya tahu bagaimana apa yang diperlukan oleh sebuah pasukan. So kehadiran Sapi mendapati cita rasa kita di Sarawak ini. Satu lagi saya ingat Sapi Saili ini, dia mempunyai attitude yang begitu baik sekali semasa latihan dan juga off training. So senang untuk kita bergaul dan bila saya memberi arahan taktikal ataupun apa-apa juga, dia cepat faham dan melaksanakan dengan sebaik mungkin lah. Itu berdasarkan apa yang kita nampak dalam friendly game tu. Macam saya katakan, pada awalnya nama dia tak ada. Tiba-tiba malam tu tengok, pemain ni memang menepati cita rasa lah. Kebetulan kita memang mencari seorang striker yang betul-betul boleh bermain dengan corak yang begitulah. So itu yang kita nampak dia. Memang dia ada tu. Dia mempunyai apa juga package yang diperlukan oleh striker. Ya, kita berbincang dengan arwah Kapten Kuza, memang semua kami bersetujulah nombor 10 harus diberi kepada Safi Saili. Dan ialah kita mengambil iktibar daripada persembahan arwah Muhtadari, dia menepati cita rasa kita lah. Tapi Safi Saili dia dalam kawasan penalti tu, itu bahaya dia. Dia jarang turun sebab masa dia berlatih dengan Sarawak, saya memberi arahan, Safi you punya area itu, you jangan terlalu drop sebab you akan bahaya bila berada dalam dekat-dekat kawasan penalti. Satu lagi dia mempunyai speed, bukan hanya speed of yang lari laju, speed of thought. Bila dia dapat bola dalam kawasan penalti itu, dia tak memerlukan banyak masa untuk membuat keputusan. 2-3 touch mengarahkan gol dan banyak kali dia skor gol. Yang bertanggungjawab menyerahkan jersey 10 kepada saya adalah arwah Datuk Kapten Gulzar. Dia yang pertama sekali yang telefon kepada saya. Dia percaya kepada saya melihat corak permainan saya. Dia cakap, awak ni ada satu kelebihan mirip seperti arwah Muhtadari. So bila macam tu saya mula-mula rasa berat juga sebab nak ambil nombor 10. Sebelum tu memang saya tak berani ambil nombor 10. Tapi bila diberi kepercayaan tu, diberi tanggungjawab tu, saya ambil. Saya rasa saya boleh, saya mampu dan dengan prestasi saya pada masa tu, saya yakinlah saya boleh menggalas tanggungjawab tu. Kita tahu dia adalah striker dan di mana disebut-sebutkan sebagai orang kata bayangan arwah Muhtadari yang memang ada sifat-sifat yang ataupun permainan seakan-akan legenda kita. Jadi di situ bagi saya dan pemain-pemain lain memang tak ada masalah dan galakkan you pakai, dan mungkin itu adalah satu nombor yang akan memberikan tuah pada dia masa akan datang. Jadi di sini kita boleh nampak nombor 10 adalah nombor untuk Safi Saili. Orang akan kenal Safi Saili dengan nombor 10. Kebanyakan pemain memang kalau boleh nak elakkan nombor keramat tu, nombor 10 tu. Ya, macam saya kata, kalau nombor 10 tu memang top striker lah. So masa tu memang dia lah paling layak. Kalau tak silap, kita tak salah lah. Sebab lepas dia main untuk Sarawak tu, dia career terus berkembang. So
pada saya memang dia layak lah. Dia mempunyai seorang ciri-ciri seorang striker yang betul-betul tulen lah. Nombor 10 dalam bola sepak sangat berat. Dia memang ada aura yang lain seperti Maradona, arwah Mu'tadari, dan saya rasa pemain-pemain yang lain yang bermain bola sepak tahu apa besarnya tanda nombor 10 tu. So memang saya tak berani sebelum ni. Memang satu is saya rasa saya belum berpengalaman. Saya masih baru lagi. Satu lagi adalah saya tak nak, sebelum ni saya tak nak menyamakan saya dengan arwah Mu'tadari. Nombor 10 is satu simbol lah dalam bola sepak. Kita nak cerita pasal nombor 10 tu, zaman saya main pun saya tak nak pakai nombor 10 tu. Saya sendiri tak nak pakai. Dekat Malaysia ni orang lebih cerita siapa pakai nombor 10 ni ibarat macam kau mesti setanding dengan arwah ni Muqtadari ni. Sebab itu saya lebih gemar pakai nombor 9. Dan kalau nak tengok Zainal Abidin pun saya tengok, tapi dia gemar lagi nombor 17, nombor keramat dia lah. Tapi Safi ni kira anak jantan lah. Berani dan tapi bagi saya dia layak lah. Kalau dekat Malaysia ni nombor 10, salah seorang pemain yang layak untuk memakai jersey nombor 10, Safi Salih. Setakat ini ada juga tapi ialah kita nak cari saingan dengan arwah Muqtadari. Saya rasa memang Safi Salih lah. Perbualan tu tak adalah terlampau direct atau serius mengenai, tapi saya rasa semua pemain dah tahulah kenapa tak nak ambil nombor 10 lah. Jadi untuk saya nombor 10 ni sinonim dengan arwah Mokhtar lah. Jadi quite berat jugalah untuk nak pakai jersey tu. Seingat saya first game saya untuk national team, official game, rasanya saya quite orang marah jugalah, siapa yang pakai jersey nombor 10 ni, lebih kurang macam tu lah. Semua dah tahu beratnya nombor 10, dan apabila saya ingat lagi masa dalam skuad kebangsaan juga, saya berani ambil nombor 10 waktu tu. Kalau tak salah saya, senior saya Nizaruddin Yusof yang memakai jersey nombor 10, dan saya minta izin kepada dia supaya saya boleh ambil nombor 10 tu dalam skuad kebangsaan. Itu memang saya ingatlah, sebab yang minta pun pemain yang besar, nama besar kan. Jadi memang saya ingat sangat. Jadi rasanya masa tu Safi dia tengah form lah dengan Selangor. Sebab sebelum dia masuk national team, dia main dengan bawah 23. Jadi dia selalu pakai nombor 18 yang saya ingat lah. Jadi bila dia masuk national team, saya ada kat situ, saya dah 4, 5, 6 tahun macam tu lah dalam national team. Dan sebelum tu memang saya selalu pakai nombor 10. Cakap kat dia, brother saya nak ambil nombor 10 dan saya rasa nombor 10 adalah sesuai dengan saya. So saya minta izin kat dia dan dia izinkan. Nizaruddin, dia juga main striker, seorang pemain yang hebat juga. Dan saya rasa selepas dia dalam pasukan, saya pula pakai nombor 10 dan saya lebih menyelah. And then dia datang kat saya lah, dan dia tanya, dia boleh tak saya pakai nombor 10? Saya tak ada fikir, tak ada apa, saya terus bagi dia. Dia kata, kau memang layak pakai nombor 10. Dan saya rasa selepas dia pakai nombor 10 tu, ada lebih kejayaan lah untuk pasukan kebangsaan rasanya dengan memakai jersey nombor 10. Jadi rasanya penyerahan memberi dia jersey nombor 10 pun tak ada isu sebenarnya. Cuma yang saya tak sangka tu dia datang kat saya minta izin tu lah untuk nak pakai nombor 10. Itu saya quite surprise jugalah, sebab yang minta pun Safi Salih kan. Yeah. Kebanyakan player memang tak nak, sebab satu bebanan yang berat. Tapi saya cakap Safi, you kena, suka tak suka, you kena buat. Satu, memang you memang layak. Satu arahan daripada tuan punya klub. So mau tak mau dia walaupun berat, tapi dia boleh carry, Saya rasakan memang nombor 10 tu memberi satu aura, tenaga, energi yang lain daripada nombor yang lain. Sebelum ni saya pakai 8, 18. Tak menyelah sangat. Tapi apabila saya memakai nombor 10 ni, seolah-olah saya di-push, diberi satu tenaga yang berlainan dengan nombor 10 tu. Dirasuk dan dihantui dengan nombor 10 tu lah. Saya boleh buat macam-macam dengan nombor
nombor 10 tu. Nombor 10 ni memang ada power yang tersendiri lah, energi yang tersendiri. 1-0 tu bukan sembarang number, tapi rasa memang dalam bola sepak. Kalau tak adanya tim Sarawak ni, saya tak akan memakai jersey nombor 10. Kalau tiadanya Sarawak, tiadalah nombor 10. Kalau tiada nombor 10, tiadalah Safi Salih. Time tu saya memang menjadi inilah perhatian untuk semua kelab lah dan pasukan negeri pada ketika itu. Tetapi disebabkan kecederaan saya, waktu saya di hujung-hujung musim bersama dengan pasukan Sarawak, saya mengalami kecederaan yang serius lah, iaitu ACL kali kedua. Cita-cita dan impian saya untuk pasukan Selangor, saya nak bantu pasukan Selangor menang dan mencapai target pihak pengurusan lah. Setahu saya semasa saya jadi jurulatih pasukan Selangor, saya nampak Safi lah. Dekat situlah kita mula nampak kemahiran, kebolehan dia, dan nama Safi memang disebut-sebut lah masa tu. Dengan peluang yang ditawarkan dengan pasukan lain banyak, dan saya berfikir untuk membuat keputusan memilih Selangor lah. Saya rasa itu Selangor memang tawaran yang saya rasa tak boleh saya tolak, kerana nama Selangor waktu ketika itu adalah sebuah pasukan yang besar. Dan diberikan kepada Safi Salih di tengah Surendran, atas bola kepada Safi Salih. Di depannya pula di situ ialah Figueran Drap. Dalam pasukan Selangor, impak dia Safi masih terombang-ambing lagi masa itu. Tetapi semasa saya menjadi jurulatih pasukan kebangsaan, dekat situ saya nampak Safi Salih memang gol tu kira dia betul-betul habis rembat betul lah kata. Surprised that my two strikers Safi and Frank really played very well, especially Safi who scored a second goal, a beautiful goal, the bicycle kick. So I'm happy with the result. Pada 2009 beliau cemerlang sehinggalah beliau dapat pergi ke Indonesia. 2010 pun beliau cemerlang, top scorer. 2009 pun dia top scorer dengan pasukan Selangor. National striker Safi Salih was the one to thank for, as his hat-trick helped Selangor cruise to victory in their first leg match of the FA Cup. Ya, memang semasa saya bersama dengan pasukan Selangor dengan beliau, kita memenangi 5 kejuaraan, di mana kejuaraan Super League 2 kali, FA Cup sekali dan juga Piala Sumbangsih 2 kali. Dalam 3 musim dengan pasukan Selangor, beliau menjadi penjaring terbanyak dan memang beri sumbangan yang bermakna untuk pasukan Selangor untuk mencapai kejayaan tersebut. Dan Safi Salih tendang menyempurnakan penalti keempat untuk memastikan kejuaraan milik Selangor. Mereka terus percaya di atas kualiti mereka dan berjaya menyamakan kedudukan. Ini adalah kepercayaan yang ada pada mereka dan mereka itu boleh melakukan. Saya bersama masa dengan pasukan Selangor, saya rasa bagus. Kecuali dia keluar dari pasukan Selangor semasa dia kemuncak, di mana beliau dapat tawaran yang baik. Pada penghijrahan ini, FAS Persatuan Bola Sepak Selangor membuat satu lagi sejarah lah. Di mana kali pertama seorang pemain pasukan Selangor akan bermain di liga profesional di tempat luar. Pengurusan pasukan Selangor masa itu Datuk Hamidin dan juga Datuk Mokhtar dan semua pengurusan, mereka meminta pandangan saya dan ini adalah satu-satu peluang yang akan memberi keyakinan kepada pemain tempatan. Kita pun boleh beraksi di luar
dan saya rela dan saya memberi cadangan saya kepada pengurusan pasukan Selangor dan kita buat keputusan untuk melepaskan beliau ke Indonesia. Perlawanan ini juga merupakan penampilan terakhir penyerang berpisa merah kuning Safi Salih. Tetapi kekecewaan jelas terpancar di wajah beliau apabila tidak dapat menjaringkan sebarang gol. Bila dia dapat panggilan untuk pasukan kebangsaan, saya nampak di bawah Datuk Raja Gopal masa tu, Safi Salih dia meletup lah. Di situlah putik-putiknya terus nama Safi Salih bermain di bibir peminat-peminat baik di Malaysia, Indonesia dan Singapura juga. Muncul sebagai antara penyerang yang baik. Safi Salih sekali lagi. Oh, 4-3. Betul. Pada tahun saya bermain untuk pasukan Sarawak, selepas saya diberikan mandat untuk memakai jersey nombor 10, saya rasa mungkin ke Selangor inilah yang akan menjadi bagi saya satu titik perubahan dalam perjalanan karier saya, sebab nombor 10 dengan Selangor dengan Supermok lain dia punya suasana dan dia punya kehangatan peminat bola sepak. Itu pun menguatkan saya untuk beraksi bersama pasukan Selangor gergasi merah kuning. Ya, semua orang tahu siapakah Supermok pada zaman itulah. Arwah Mutadari punya gelaran memakai jersey nombor 10, dan dari situlah ya saya memikul tanggungjawab tu untuk teruskan memakai jersey nombor 10. Satu perkataan yang saya boleh relatekan dalam kerjaya saya selama saya bermain untuk Selangor, kebangkitan. Sebab waktu saya join dengan Selangor tu, saya dalam keadaan cedera ACL yang kali kedua, lutut kaki kiri, dan saya bangkit terus menjadi pujaan seluruh peminat bola sepak tanah air. Kalau saya diberi peluang untuk memutarkan waktu, memutarkan masa pada ketika itu, saya 100%, saya 100% setuju saya akan menyertai Selangor walau dalam keadaan apapun. Saya tahu saya akan menghadapi tekanan, menghadapi pressure. Saya still juga akan pergi Selangor sebab Selangor masa tu semua players, semua pemain nak bermain untuk pasukan Selangor, dan saya tak menyesal saya pernah menyarung jersey nombor 10 untuk pasukan Selangor. Ini request rakan-rakan coach atas kemenangan ini. Saya rasa ini amat membuat saya bakal pisang. Lepas ni undilah saya lagi. Gambar Safi tersebar di laman sosial menunjukkan penyerang ini minum bersama rakan sepasukan dan menghisap rokok sehari sebelum perlawanan menentang Singapura di Stadium Nasional Kallang. Itu ialah provokasi daripada pihak Singapura.